Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR kita kali ini kita akan mempelajari tajuk akidah, iaitu tajuk yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat. Dalam tajuk kita pada kali ini, kita akan fokus kepada 3 perkara yang besar, iaitu yang pertama pengertian ayat dan hadis mutasyabihat dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua, kita akan lihat pandangan ulama salaf dan khalaf mengenai ayat mutasyabihat serta contoh-contoh nas mutasyabihat. Dan yang ketiga, kepentingan kita mempelajari nas mutasyabihat ini dan kaitannya kepada akidah. Yang pertama, kita akan lihat dahulu takrif nas mutasyabihat dari segi bahasa. Dari segi bahasa, mutasyabihat ini diambil daripada perkataan tasyabuh. Tasyabuh ni membawa maksud sesuatu yang serupa dengan yang lain. Kamu belajar bahasa Arab kan? Syibih jumlah. Seakan-akan. Okay. Dari segi istilah, nas mutasyabihat ini ialah nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pentafsiran kerana menunjukkan sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pentafsiran kerana menunjukkan sifat Allah yang menyerupai makhluk. Perkara yang kedua yang akan kita pelajari ialah perbezaan ulama dalam memahami nas mutasyabihat. Ada 2 golongan ulama yang berbeza pendapat dalam memahami nas ini. Ulama tersebut dikenali sebagai ulama salaf. Okey, siapakah ulama salaf ni? Iaitu ulama yang 3 generasi awal, iaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in sehingga 3 kurun selepas hijrah. Okey, Ustazah ulang. Berarti ulama yang terdahulu, iaitu yang terdiri daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'in sehingga kurun ketiga selepas hijrah. Itu dipanggil ulama salaf. Okey, bagaimanakah pendapat ulama salaf ni tentang ayat mutasyabihat? Okey, ulama salaf tidak mentafsir dan mentakwil nas tersebut. Okey, mereka bimbang untuk mentafsir dan mentakwil, bimbang tidak tepat dengan hakikat makna sebenar yang Allah kehendaki, dan mereka menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita lihat ulama khalaf. Ulama khalaf ialah golongan ulama yang hidup selepas kurun ketiga hijrah sehinggalah ke hari ini. Okey, manakala ulama khalaf ini berpendapat pada nas-nas mutasyabihat, mereka mentakwil mengikut makna yang sesuai. Yang kedua, tujuan ditakwil adalah untuk mengelak sebarang salah faham terhadap sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, memberi makna yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pelajar kena ingat, ada 2 istilah yang kita guna, satu tafsir dan satu takwil. Yang ini kita kena ingat, iaitu ketika kita belajar di tingkatan 4 pada bahagian ulum Quran, tafsir ialah menjelaskan makna Al-Quran. Okay, menjelaskan makna Al-Quran. Manakala takwil ialah menukar sesuatu lafaz
daripada makna yang rojeh kepada makna yang tidak jelas. Maksudnya asalnya perkataan itu dah nyata dah kepada kita, tapi ditukar kepada makna yang kurang jelas untuk lebih jelas. Nanti kita akan lihat bagaimana nak memahami maksud takwil tersebut. Seterusnya kita akan lihat faktor perbezaan pandangan ulama, ulama salaf dan ulama khalaf dalam memahami nas mutasyabihat. Yang pertama kita lihat dahulu iaitu ulama salaf. Pada zaman ulama salaf, umat Islam berpegang teguh kepada akidah Islam. Mereka tidak ada sebarang persoalan atau pembantahan bila disampaikan kepada mereka ajaran Islam. Dan yang kedua, pada zaman tersebut tidak ada lagi perselisihan dalam memahami nas sebab mereka ini berdekatan dengan zaman Rasulullah, zaman sahabat. Mereka memahami ayat Quran tersebut dengan jelas. Dan pada zaman awal ini belum ada lagi fahaman-fahaman luar yang mempengaruhi, menyebarkan kekeliruan yang boleh menimbulkan ketidakfahaman masyarakat Islam pada masa itu. Oleh itu, pada zaman ulama salaf ini tidak ada keperluan untuk mentafsir ataupun mentakwil nas-nas mutasyabihat. Tetapi pada zaman ulama khalaf, iaitu selepas daripada tabi'in sehingga ke hari ini, bilangan jumlah umat Islam semakin ramai. Bila semakin ramai, ada banyak isu yang tidak jelas oleh mereka yang perlu diberi penjelasan kerana sebahagian daripada umat Islam ini bukan daripada kalangan orang Arab. Oleh kerana umat Islam pada zaman khalaf ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai budaya, berbeza kehidupan. Jadi perlu diberi penjelasan tentang ayat nas mutasyabihat itu agar mereka menerima dan mendapat kefahaman yang lebih jelas. Dan yang ketiga, pada zaman khalaf ini banyak anasir-anasir luar seperti tamadun Yunani mempengaruhi kefahaman umat Islam sehingga akan menimbulkan kecelaruan. Maka ulama khalaf ini bertindak untuk menjelaskan, mentakwilkan ayat-ayat ataupun nas-nas mutasyabihat untuk memberi kefahaman yang jelas kepada umat Islam. Kita lihat contoh nas mutasyabihat. Petikan daripada surah Taha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Manakah kalimah yang dikategorikan sebagai nas mutasyabihat? Ya, iaitu kalimah istawa. Kalimah istawa ini membawa maksud bersemayam, berehat. Jadi kita lihat apakah pandangan ulama tentang pentafsiran nas tersebut. Kita lihat pandangan ulama tentang kalimah istawa. Yang pertama kita lihat dahulu pandangan ulama salaf. Ulama salaf mentafsir secara tafwid. Apa maksud tafsir secara tafwid? Tafwid itu ialah menyerahkan makna kepada Allah. Berarti mereka tidak menukar kefahaman ayat itu di sebaliknya. Mereka kekalkan makna tersebut. Kerana apa? Kerana bimbang pentafsiran yang dibuat memberi makna yang tidak tepat terhadap sifat-sifat Allah. Berlainan dengan ulama khalaf mentafsir kalimah tersebut dengan makna yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Bukannya suka-suka hati
untuk mentafsir ayat Quran tetapi masih memelihara kesucian dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat makhluk. Jadi ulama khalaf telah mentakwilkan maksud istawa itu kepada penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas arasy. Contoh yang kedua daripada surah Al-Fat ayat 10, ayat berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim. Manakah kalimah mutasyabihat pada potongan ayat ini? Ya, iaitu pada kalimah yadullah. Yadun. Yadun berarti tangan. Jadi kita akan lihat bagaimanakah pandangan ulama salaf dan ulama khalaf dalam isu ini. Yang pertama kita lihat dahulu pandangan ulama salaf. Ulama salaf mentafsir secara tafwid. Kita dah sebut tadi apa maksud mentafsir secara tafwid? Menyerahkan makna kepada Allah. Mereka bimbang sekiranya mereka mentafsirkan perkataan yadun itu kepada tafsiran yang lain akan menyebabkan tersalah daripada hakikat sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ulama khalaf pula mentafsir sesuai dengan kemuliaan sifat Allah. Kenapa? Untuk memberi penerangan yang jelas kepada umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Ulama khalaf mentakwilkan yadun tadi sebagai kekuasaan Allah ke atas makhluknya. Kita lihat contoh nas mutasyabihat yang ketiga adalah daripada petikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yunazzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi nas mutasyabihat pada hadis ini iaitu pada kalimah yunazzilu rabbuna yang membawa maksud Allah turun setiap malam ke langit dunia. Jadi kita lihat apakah pandangan ulama salaf dan khalaf dalam ayat nas ini. Yang pertama kita lihat pandangan ulama salaf. Ulama salaf mentafsir secara tafwid, menyerahkan makna secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang sama tanpa pentafsiran apa-apa. Manakala ulama khalaf telah mentafsirkan dengan makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan Allah agar manusia tidak menyamakan sifat Allah turun itu dengan sifat manusia. Lalu ulama khalaf mentakwilkan yunazzilu rabbuna itu kepada malaikat yang turun ke langit dunia ini dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kepentingan ataupun tujuan kita mempelajari nas mutasyabihat ini dan kaitan dengan akidah kita? Dengan mempelajari nas mutasyabihat ini, manusia dapat mengelak diri daripada merendahkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, iaitu dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi untuk mengelak manusia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ulama telah mentakwilkan kepada tafsiran yang tidak mengurangkan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kepentingan kita mempelajari nas mutasyabihat ini dapat membantu kita memahami ayat Quran dengan lebih jelas dan mengelak salah faham terhadap ayat Quran.
Yang ketiga, kepentingan kita memahami nas mutasyabihat ini ialah dapat menyekat dakyah-dakyah penyelewengan daripada pelbagai fahaman izm-izm yang boleh merosakkan akidah manusia. Ada banyak lagi kelebihan yang kita dapati apabila kita mengenal pasti nas-nas mutasyabihat. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung. Semoga dengan mempelajari tajuk ini kita lebih mantap, lebih yakin dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan tamatlah tajuk akidah bagi tingkatan 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.